Hari ini isu Digital Nasional Berhad DNB timbul lagi sekali. Semalam saya tanya soalan, Timbalan Menteri dalam jawapan dia tanya balik soalan kepada saya. Kalau saya boleh jawab soalan, baik saya jadi Timbalan Menteri. Tapi macam mana pun, alhamdulillah hari ini timbul soalan pertama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai Digital Nasional Berhad sekali lagi. Dan bagi saya ini adalah satu isu yang besar kerana ia membabitkan infrastruktur dalam negara dan ada kesan yang amat besar kepada ekonomi negara di masa akan datang. Soalan saya yang pertama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai DNB pagi tadi adalah mengenai adakah entiti yang akan dibentuk untuk menggantikan DNB nanti. Ada dua entiti A dan entiti B, itu yang dinamakan sekarang. Adakah mereka akan beroperasi sebagai wholesaler sahaja ataupun mereka akan turut menjadi retailer? Ini akan memberikan kesan yang besar kepada operasi dan pembekalan 5G dalam negara di masa akan datang. Jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa dua-dua, wholesale dan retail, akan diuruskan oleh dua syarikat ini. Jadi bagi saya dengan jawapan itu, ini satu jawapan yang signifikan kerana ia menjelaskan betapa model baru yang akan diwujudkan nanti tidak akan menghapuskan monopoli seperti yang dinyatakan oleh kerajaan. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini adalah ada banyak provider. 3G dan 4G ada banyak provider. Maxis, Celcom, Digi, Yes, macam-macam lah. Tetapi apabila wujudnya 5G nanti, model yang digunakan hanya ada dua sahaja yang akan membolot wholesale dan retail. Itu yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau ini berlaku, maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh kerajaan bukan menambah persaingan dalam pasaran, tetapi apa yang dilakukan ialah mengurangkan persaingan dalam pasaran. Dan ini biasanya memberikan kesan yang negatif kepada pengguna, the end user. Saya mengharapkan jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi salah, tapi biasanya dia akan teliti dalam bagi jawapan dalam parlimen. Jadi saya harap ini satu perkara yang perlu diperbetulkan, dan saya amat bimbang sekiranya model ini menyebabkan berlaku duopoli, betul-betul duopoli dalam negara, dan mengurangkan persaingan, bukan menambah persaingan seperti yang dikehendaki. Di waktu yang sama, soalan kedua saya tadi ialah adakah kerajaan, terutamanya Perdana Menteri, boleh beri jaminan bahawa kalau sekiranya diberikan DNB ini kepada syarikat swasta, maka kerajaan akan boleh mendapatkan valuation 15 bilion ringgit yang pernah dikeluarkan oleh Maybank Investment Bank. Kalau tuan-tuan perasan dalam jawapan tadi, kalau tengok videonya pun, Perdana Menteri tidak menjawab soalan saya. Bagi saya ini satu usaha Perdana Menteri daripada mengelak, kerana mungkin apa yang nak dilakukan, mungkin saya tidak pasti, saya tidak tahu, saya mohon penjelasan. Adakah niat daripada kerajaan ialah untuk mendapatkan nilai yang kurang daripada 15 bilion itu, dan akhirnya yang akan untung nanti adalah taikun-taikun daripada syarikat swasta dan bukan rakyat dan juga kerajaan. Yang ketiga, saya juga tanya, kalau sekiranya Datuk Seri Anwar dan kerajaan ini betul-betul nak menghapuskan monopoli dalam negara, kenapa DNB sahaja yang menjadi fokus mereka? Sedangkan banyak lagi monopoli yang langsung tidak pernah disebut. Saya bagi contoh tadi mengenai electricity, mengenai bekalan elektrik, bekalan air. Satu negeri satu. Betul lah Datuk Anwar sebut tadi, tapi itu masih lagi monopoli dalam negeri tersebut. Bukan saja itu, lebuh raya. Malahan kalau nak contoh yang lebih kecil, di Kementerian Pendidikan yang menjalankan sekolah amanah juga dimonopoli oleh satu syarikat sahaja. Kenapa ada tindakan terpilih untuk katanya untuk menghapuskan monopoli, tapi sebenarnya banyak perkara lain yang tidak disentuh? Sebab tu saya mempersoalkan, adakah benar kerajaan ini nak menghapuskan monopoli atau ada agenda tersembunyi untuk memperkayakan taikun-taikun kroni-kroni tertentu melalui pemberian kontrak yang sebegitu besar nilainya dalam negara kita, terutama dalam pembekalan 5G dalam negara. Jadi bagi saya, apa yang kita dengar daripada Perdana Menteri pagi tadi bukan menyelesaikan permasalahan, bukan menyelesaikan persoalan, tapi menimbulkan lebih banyak persoalan mengenai betapa kerajaan ini tidak mempunyai dasar yang jelas mengenai hala tuju negara, terutama dalam pembekalan 5G dalam negara tadi.